Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita start balik session kita untuk belajar sambung balik apa yang kita dah belajar dekat kelas. So hari ni kita nak sambung dengan kesan alat dasar ekonomi ni kepada objektif makroekonomi. Okay, siapa yang ada buku teks boleh refer dengan buku teks lah. Buku teks okay. Walaupun belajar akan nampak macam banyak huraian dia, tapi sebenarnya dia sangat senang kalau kita faham konsep dan kita boleh terangkan setiap kesannya kepada setiap objektif makroekonomi lah. Okey. Jadi kita akan cikgu akan terangkan mengikut setiap objektif makroekonomi. Okey. Kalau siapa yang dah lupa, objektif makroekonomi ada 4, iaitu guna tenaga, kestabilan harga barang, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. Guna tenaga ni macam pekerja. Maknanya kalau peluang pekerjaan tu meningkat, guna tenaga tu pun akan meningkat. Kestabilan harga ni kita nak tengok macam mana, apa yang terjadi pada harga barang. Adakah harga barang naik ataupun turun? Manakala kita tengok pula pada pertumbuhan ekonomi. Adakah pertumbuhan ekonomi tu lembab ataupun pertumbuhan ekonomi tu semakin meningkat. Dan seterusnya adalah kestabilan imbangan pembayaran. Kita tengok aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar ke, aliran wang keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk ke. Kita tengok apa kesan kepada imbangan pembayaran. Dah pergi kepada objektif makroekonomi. So sekarang ni kita pergi tengok apa itu alat dasar kewangan. Alat dasar kewangan ada dua lah, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal pula dia terbahagi kepada dua, iaitu cukai pendapatan dan juga perbelanjaan kerajaan. Manakala dasar kewangan pula kita ada 5 dasar. Alat-alatnya adalah seperti nisbah rizal berkanun, nisbah rizal tunai, syarat sewa beli, kadar faedah, surat jaminan kerajaan. So yang pertama sekali kita tengok cukai pendapatan. Macam mana cukai pendapatan ini boleh memberi kesan kepada objektif makroekonomi. Mula-mula kita tengok cukai pendapatan meningkat. Apakah kesan peningkatan cukai pendapatan? Sebelum tu, cukai pendapatan kita pergi dulu pada dasar fiskal. Kita tengok dulu dasar fiskal ni dulu, lepas tu baru kita pergi pada dasar kewangan lah. Ini kewangan keuangan. Alright. So, kita tengok dasar fiskal ada 2, iaitu cukai pendapatan dan perbelanjaan kerajaan. Macam mana pelaksanaan alat ini memberi kesan kepada objektif makroekonomi. Alat kita nak tengok satu persatu alat-alat ini. Yang pertama, cukai pendapatan meningkat. Apabila cukai pendapatan meningkat, maknanya kuasa beli, maknanya duit yang boleh kita belanja itu semakin berkurang. So ini akan mengurangkan permintaan, sebab dah tak ada duit untuk buat belanjaan, jadi permintaan akan menurun, penawaran pun akan turut menurun. Kerana bila tak ada permintaan, firma pun akan kurangkan membuat pengeluaran. Jadi bila firma kurang membuat pengeluaran, firma akan kurang mengambil pekerja. Jadi dia akan menyebabkan guna tenaga ini menurun. Boleh? Apabila kurang mengeluarkan barang, jadi dikurang mengambil orang bekerja. Jadi pengangguran meningkat, guna tenaga akan menurun. Itulah kesan cukai pendapatan meningkat kepada guna tenaga. Seterusnya kita tengok kepada harga barang. Apa jadi kepada harga barang? Apabila permintaan berkurang, apa jadi pada kuasa beli? Kuasa beli pun akan menurun. Bila kuasa beli menurun, harga barang pun akan menurun. Seterusnya kita tengok pada pertumbuhan ekonomi. Apabila permintaan berkurang, firma pun akan kurangkan keluaran. Dia akan kurangkanlah pengeluaran barang. Jadi bila kurang keluarkan barang, keluaran negara kita pun akan menurun. Jadi dia akan mengurangkan
pertumbuhan ekonomi pun akan jadi perlahan. Okey, apa jadi pada imbangan bayaran? Okey, bila keluaran firma menurun, ekspor menurun. Okey, sebab kita kurang menghasilkan barang. Jadi bila kita kurang menghasilkan barang, kita kekurangan barang untuk kita ekspor ke keluar. Dan sebaliknya kita akan lebih banyak import untuk penuhi permintaan dalam negara ni, kita akan import. Jadi ekspor, import dia akan melebihi ekspor, ataupun aliran wang keluar lebih banyak daripada aliran wang masuk. So terjadilah imbangan pembayaran defisit ataupun negatif. Okey. Alright, ada tambahan sikit, okey. Alright. So dekat sini kita juga, kalau kita cakap pasal imbangan pembayaran, dia tidak semestinya ekspor dan import. Okey, kalau kita boleh belajar lebih lanjut lagi dalam bab seterusnya, iaitu perdagangan antarabangsa, which mean kita boleh belajar dalam imbangan pembayaran ni, dia bukan ada sahaja ekspor dan import. Dalam imbangan pembayaran dia ada banyak lagi komponen-komponen lain. Dalam salah satunya adalah pelaburan. Okey, pelaburan asing. Bila kita kurang keluarkan barang, firma dia tak nak buat pelaburan dekat Malaysia. Jadi aliran wang masuk ni dia kurang berbanding dengan aliran wang keluar. Jadi kuranglah wang kita masuk, kurang pelaburan. Jadi dia jadi imbangan pembayaran defisit. Okey, so seterusnya kita tengok apa jadi kalau cukai pendapatan ini diturunkan. Apa kesan kepada objektif makroekonomi? Apa jadi pada guna tenaga? Apa jadi pada harga barang? Apa jadi pada pertumbuhan ekonomi? Apa yang jadi pada imbangan pembayaran? Okey, apabila cukai pendapatan diturunkan, guna tenaga akan meningkat. Okey, kenapa? Okey, tengok sini. Cukai pendapatan menurun, kuasa beli masyarakat meningkat. Jadi dia boleh meningkatkan permintaan. Bila permintaan meningkat, firma pun akan mengeluarkan lebih banyak barang. Jadi kadar pengangguran tu akan menurun. Jadi dia meningkatkan guna tenaga. Okey, apabila guna, okey, ni dah settle. Okey, so kita pergi kepada harga barang. Apa jadi pada harga barang? Okey, apabila permintaan meningkat, kuasa beli meningkat, harga barang pun akan meningkat. Okey, seterusnya pertumbuhan ekonomi. Apabila permintaan meningkat, keluaran meningkat, so keluaran dalam negara pun akan meningkat. Jadi berlakulah pertumbuhan ekonomi. Okey, apa jadi pada imbangan pembayaran? Okey, apabila firma mengeluarkan lebih banyak barang. Okey, firma sekarang ni dah ada banyak barang, so dia boleh ekspor lebihan-lebihan tu keluar negara. Ataupun bila dia keluarkan lebih banyak barang, firma daripada luar negara ni lebih banyak macam berminat untuk buat pelaburan di dalam negara. Jadi aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar.